Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradna 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna ahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati ketua kita di daerah Shah Alam ini, IPD Shah Alam, yang berbahagia Tuan Haji Iqbal, bersama dengan timbalan beliau yang dapat menghadirkan diri pada pagi ini, kepada pegawai-pegawai kanan yang sedang berkhidmat dengan IPD Shah Alam, saudara-saudara dan saudari, khususnya kepada puan pengacara yang menjemput saya untuk tampil memberikan sedikit pembentangan pada pagi yang berbahagia ini. Saya ingat saya berdiri sana boleh ke? Saya ingat saya berdiri lah. Masa berdiri, masa berdiri saya berdiri, masa duduk saya duduk. Boleh tuan Puan selesa saya. Saudara dan saudari yang berhormat sekalian, pagi ini pagi Jumaat. Hari Jumaat ini adalah merupakan hari yang paling istimewa bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada hadis meriwayatkan bahawa hari Jumaat ini lebih hebat daripada hari raya Idul Fitri dan lebih hebat daripada hari raya Aidil Adha. Kenapa dia hebat? Disebutkan dalam satu hadis lagi tentang Jumaat ini, antara salat dengan salat penghapus dosa, antara Jumaat dengan Jumaat penghapus dosa, antara Ramadan dengan Ramadan penghapus dosa. Marilah kita menjunjung Jumaat itu, yang Nabi menyebut, disebut sebagai perkataan yang menggambarkan sembahyang Jumaat ini. Bahasa yang digunakan untuk sembahyang Jumaat ialah Sayyidul Ayyam, maknanya penghulu segala hari. Ada juga yang mengatakan dia Ummul Ayyam, ibu segala hari. Daripada 7 hari, tuan-tuan, ibunya adalah Jumaat. Daripada seluruh bulan-bulan, hari-hari, minit-minit, saat-saat, tahun-tahun, kurun-kurun, antara yang dimuliakan ialah pada hari Jumaat. Saudara-saudara, bumi ini dicipta pada hari Jumaat. Nabi Adam AS dicipta oleh Allah pada hari Jumaat. Nabi Allah Mas Adam setelah dicipta dimasukkan ke dalam syurga pada hari Jumaat. Nabi Allah Adam tuan-tuan memakan buah khuldi. Di syurga itu buah khuldi yang ditegak supaya jangan memakan buah khuldi, juga dimakan pada hari Jumaat. Nabi Adam dikeluarkan daripada surga dan memakan buah khuldi itu, dikeluarkan daripada surga pada hari Jumaat. Maka memohon ampunlah Nabi Adam AS tentang dosa yang dilakukan memakan buah khuldi. Pengampunan beliau baginda diterima oleh Allah SWT juga pada hari Jumaat. Nabi Adam AS dimasukkan semula ke syurga pada hari Jumaat. Nabi Adam AS wafat pada hari Jumaat, dan hari kiamat akan berlaku ikut hadis pada hari Jumaat. Tuan Haji Iqbal
saya yang sebenarnya sekalian. Kalau tuan-tuan tidak memulakan sebelum hari ini, siapa lagi akan memulakannya? Kalau tuan-tuan tidak menganggap penghulu mungkin lebih besar pada hari Jumaat, tunggulah nanti biar kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan menganggap apa juga yang ada dalam kita ni sebagai ibu sekali hiburan, ibu sekali maksiat, berbagai bagi ibu. Tetapi ibu yang sebenarnya ialah hari Jumaat itu ibu sekali hati. Marilah kita insyaAllah seluruh teman-teman warga yang ada 1116 warga yang ada kat sini masuk dalam IPD, dan juga ada empat kita punya, alhamdulillah, yang kita boleh panggil stesen, polis stesen kita panggil apa? Balai. Yang kita ada balai, ada 4 balai, alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaAllah, saya doa pada Allah, saya Allah dengan pimpinan yang ada ini, dengan pimpinan yang muda ini, antara tuan-tuan kursi ini yang paling muda di Malaysia ini, marilah kita berikan segala-galanya dengan kemudahannya itu, dengan jiwa mudanya, dengan tenaga mudanya memimpin kita ini. Mudah-mudahan yang nak pencen tahun depan pun jadi muda dari segi kita menjalankan tugas dan tanggungjawab kita, insyaAllah. Saya harap sangatlah tuan-tuan, saya ni pun dah jauh lebih tua ni. Ini cucu-cucu saya, anak-anak saya ni, umur saya 76 tahun. Tuan Iqbal baru saja mengikuti program 4 hari yang lepas di IPK sebelah sini. Nama programnya yang sama, yang hadir ialah Datuk KP kita, timbalan KP kita, dan juga seluruh 13 KP tak dapat hadir, tapi seluruh ketua-ketua bahagian jabatannya dapat hadir, dan seluruh OCPD daripada 16 OCPD di seluruh negeri Selangor ini dapat menghadirkan ini bersama berkaitan bersama-sama dengan saya dan Alhamdulillah. Cukup seronok. 2 jam setengah saudara, non-stop for 2.5 hours. I deliver a speech. I thought people would be rather tired, exhausted. Tapi saya tengok Tuan Iqbal, tak adalah. Biasanya kita beri orang tu, orang keluar masuk, yang tak kencing, yang nak kencing, begitu. Tapi pada hari itu saya nampak, alhamdulillah, everybody was on their respective seat. No one moved really. Dan inilah tuan-tuan sesuatu yang takjub bila saya bicara dengan orang-orang yang beruniform, terutama polis Diraja Malaysia. Alhamdulillah. Pagi ni tuan-tuan, pagi ni saya sebenarnya ada satu confusion dalam kepala ni. Ini kuliah TOEFL ke? Ini kuliah profesionalisme ke? Ini kuliah untuk meningkatkan kepahaman dan pengetahuan kita mengenai tugas dan tanggungjawab ke? Ini tentang program integrity dan quality ke? Saya sebenarnya tak berapa faham. Tapi apapun tuan-tuan, tajuk yang saya beri 4 hari yang lepas, yang tajuk itu bersama ditajukkan pada pagi ini, saya rasa tidak ada masalah. Kerana di hujung tajuk itu ialah untuk mendapatkan keberkatan dalam kehidupan kita. Apapun, kahwin untuk dapatkan keberkatan, ada isteri untuk dapatkan keberkatan, untuk ada suami untuk dapatkan keberkatan, ada jawatan untuk dapatkan keberkatan, ada tugas tanggungjawab untuk dapatkan keberkatan. Apa lagi? Ada rumah untuk dapatkan keberkatan, ada kereta untuk dapatkan keberkatan, ada pangkat untuk dapatkan keberkatan, ada kedudukan untuk dapatkan keberkatan, ada kesihatan untuk dapatkan keberkatan. Everything else dalam kehidupan kita ini fokusnya adalah untuk mendapatkan keberkatan. Saya nak cerita sikit tentang keberkatan. Barakah ini perkataan Arab. Arti barakah ini antara perkataan yang mudah sekali, yang bertambah. Itu barakah. Apa yang bertambah? Rezeki bertambah, berkat. Kesihatan bertambah baik, berkat. Isteri bertambah, ada kekuatan untuk mengkhidmati suami dengan lebih baik, berkat. Anak-anak berjaya dalam pendidikan, berkat. Rumah kita tak ada orang yang menceroboh, berkat. Betul. Kita ada wang gaji dah kira kita 16 tahun. Tak terfikir pada wang gaji, dah balik Indonesia pun dia tak terfikir lagi dah. Berkat. Mak mertua suka datang ke rumah, berkat. Tetamu suka datang ke rumah, berkat. Kita baju air kopi 1 cawan untuk tetamu itu, berkat. Saudara, bagi tahu saya apa yang tidak ada berkat.
tetapi kita tidak gunakan keberkatan di dalam hidup kita. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, when was the last time you mentioned the word barakah dalam the circle of your family? When was the last time that you did mention perkataan barakah in the circle of your family? Beritahu saya. Tuan-tuan angkat tangan, jawab mati. Sebagai ayah, ini sebagai ayah, bila tuan-tuan menggunakan perkataan berkat untuk anak yang ada 4 orang, anak 6 orang, saya anak 8 orang. Bila kita berkat, sebab perkataan berkat ini penting sangat. Saya katakan tadi, everything hinges around barakah. Whatever that we do, the focus is barakah. Boleh sebab mungkin sikit? Hari itu yang pada hari lepas buat komen saya, too much English, dia kata. Jadi saya rasa kat sini pun tak apa. Kalau ada keterbiasaan, bukan saya suka nak cakap keterbiasaan, tapi saya rasa semua faham. Saya tengok gaya-gaya tu ya, mengangguk pun faham, tak mengangguk pun faham, tak mengangguk langsung pun tak faham. Okey, balik ke perkataan. Maknanya kalau kita hidup ni, daripada kita kecil, daripada remaja sampai dewasa, sampai tua, sampai bekerja, sampai kita mati, tidak kita dilindungi, tidak kita dikelilingi, tidak kita dipayungi dengan keberkatan, tragedi dalam hidup ini. I must say it is a tragedy in the whole life. Satu tragedi. Sebab saudara, keberkatan ini dapat macam-macam. Saya dah sebut tadi, and I don't wish to repeat. Saya dah sebut tadi, semuanya tidak ada yang terkeluar daripada definisi berkat. Pagi ini dengan program yang diadakan, dan saya yakin tuan-tuan, saya yakin program macam ini setiap minggu di sini kan, setiap minggu program yang mengadakan kasih di setiap minggu oleh IPD di mana-mana. Seluruhnya kita ada, tak salah saya, kita ada 114 IPD, tak salahnya lah. Satu Malaysia 158 IPD seluruh Malaysia. Saya rasa yang mengadakan secara konsisten, secara istiqamah setiap minggu ni, saya rasa hanya IPD Syafa. Allah. Betul saudara. Saya nak sebut yang menggerakkan hati UCPD, Allah. Yang merancangkan perkara ini berlaku setiap minggu, dirancangkan oleh Nurul misalnya, tapi dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijemputnya Hasan Ali hari ini, yang menggerakkan Hasan Ali dijemput ialah Allah. Yang menggerakkan kaki Hasan Ali datang kemari bersama isterinya adalah Allah. Yang akan memberikan kepahaman kepada apa yang saya nak sampaikan dalam 1 jam 15 minit ini ialah Allah. Sebab itu saudara, marilah bersama dengan saya, mari kita mendorong ke integriti, amanah, dan kaitannya dengan keberkatan dalam hidup kita, insyaAllah. Okay, sedia dah kita nak take off sekarang, boleh? Okay. Saya tadi membacakan tadi masa saya duduk tadi sepotong ayat, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna ahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Saudara, ini di awal-awal pembentukan bumi ini, di awal-awal Allah membentuk Nabi Adam AS. Allah tawarkan amanah. Amanah untuk apa? Amanah untuk mengurus bumi ini. Apa yang ada dalam bumi? Yang ada dalam bumi secara geografinya ialah beberapa benua, benua Asia, benua Amerika, benua Australia, benua Eropah. Itu benua-benuanya. Apa lagi yang ada dalam bumi ini? Laut besarnya, Lautan Pasifik, Lautan Hindi, Lautan Atlantik. Apa lagi yang besar-besar ada dalam dunia ini? Gunung Everest, di Malaysia Gunung Kinabalu, di Semenanjung Gunung Tahan. Apa lagi yang adanya? Penduduk dunia sekarang ni hampir 7.5 billion. Orang 7.5 billion, 2 billion are Muslim. 2 billion are Muslims.
Apalagi yang ada laki-laki dan perempuan dan berbagai-bagai bentuk manusia yang mewakili berbagai-bagai negara, sudut negara dalam dunia. Ada orang kulitnya gelap, ada orang kulitnya putih, ada orang hidung mancung macam saya, ada orang hidung hitamik. Ada orang tingginya sampai 6 kaki, ada orang tinggi sampai 5 kaki 5 inci macam saya. Dan ada orang yang duduk di kampung, ada orang duduk di bandar. Di Shah Alam ini adalah antara bandar yang paling besar di Malaysia, alhamdulillah. Tuan Haji, saya pernah berkhidmat kat sini masuk 5 tahun. Saya exco kerajaan negeri Selangor. Tu, saya suka tu tempat saya lah tu. Saudara-saudara, itu yang ada di bumi ini. Tapi tuan-tuan puan, apa lagi yang ada di bumi ini? Yang ada di bumi ini selain daripada bangunan, selain dari berbagai-bagai kekayaan yang ada di bumi, yang ada di bumi ini ialah keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. All are physical, which is easily seen, very visible. Bangunan boleh dilihat, pencakar langit boleh dilihat, laut boleh dilihat, gunung boleh dilihat, bukit boleh dilihat, bangunan IPK boleh dilihat, bangunan IPK pencakar alam boleh dilihat, semua boleh dilihat. Tapi keberkatan tak boleh dilihat. Keberkatan dia tak boleh sentuh. Keberkatan dia tak boleh dengar. Keberkatan tak boleh pandang. Keberkatan dia tak boleh rasa dengan lidah. Itulah keberkatan. Namun dalam keadaan invisibility of keberkatan, kita kena cari keberkatan. Keberkatan is something which is invisible, cannot be seen, and yet you got to search for it. You have got to search for it. Tuan-tuan, perempuan yang semuliakan sekalian, kita kena cari keberkatan. Untuk diri kena cari keberkatan, untuk keluarga kena cari keberkatan, untuk organisasi yang namanya PDRM kena cari keberkatan. Saudara, untuk IPK Selangor kena cari keberkatan. Untuk yang kecil dia, IPD di Shah Alam kena cari keberkatan. Yang kecil lagi, balai-balai kita 4 balai dalam IPD Shah Alam ini kena cari keberkatan. Saudara-saudara, daripada ketua kita dengan pangkatnya untuk cari keberkatan, timbalannya dengan DSP dia untuk cari keberkatan, dan DSP dan tuan yang inspektor yang ada untuk cari keberkatan, sampailah kepada the last constable yang bersama-sama berkhidmat kita di Shah Alam ini perlu mencari keberkatan. Perlu mencari, saya dah dengar, perlu mencari keberkatan. Tahu apa biasa ya. Baru-baru ni saya bersyarah dekat di Pulau Port. Ada semua sekali 755 terdiri daripada sarjan dan inspektor. Bila saya sebut tentang, bila kita bersikir, saya bersalah. Lepas tu kita tentang Boleh Rasul. Allah bergemur dewan tu, bergemur dewan, ya Allah. Dalam gemur dewan tu hati saya tersentuh, menitik air mata saya. Tapi kat sini tanya, belum lagi tak panaskan ikut. Tuan Haji belum panaskan ikut. Jangan tengok setakat mana panas dengan itu. Alright. Saya kata tadi, we got to seek. We are all keberkatan seekers. Keberkatan ini namanya tuan, the blessings of God. The blessing, God bless you. Maknanya Allah berkat, Allah sayang kita. God blessings. Keberkatan. Translation English yang mudah itulah keberkatan. God bless us. The blessings of Allah Subhanahu wa Ta'ala itu namanya keberkatan. Dan we got to search for it. Kita kena cari keberkatan. Now, ada yang boleh jumpa, ada yang tak boleh jumpa. Tuan ni, ada yang boleh jumpa, ada yang tak boleh jumpa. Kita ketepikan dulu. Kita punya slide ni, saya dah ada slide dulu tuan-tuan. Masya-Allah, Nurul dah bantu saya tuan-tuan. Bantu saya. Saya suruh Nurul print ini, Nurul pun print. Saya suruh Nurul terbitkan ini, Nurul pun terbit. Masya-Allah tuan-tuan. Saya tak kenal Nurul, tapi saya cakap dalam telefon, tak pernah jumpa tuan. Pagi tadi saya jumpa. Oh, tak boleh saya gambarkan. Rupanya manis, cantik. Masya-Allah. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan pada keberkatan ini perlu dicari.
Dan tuan-tuan yang tadi saya keberkatan ini tuan sebagai pemimpin, minta maaf sebagai pemimpin, IPD pemimpin ni, Tuan Haji Iqbal ni adalah orang yang pertama mesti junjung tuan-tuan touch. Mesti junjung touch tu. Apa dia touch? Touch dapat. Yang orang macam lagi apa dia? Ubur. Touch, ubur. Tuan Haji Iqbal adalah manusia yang pertama berada di hadapan pegangan ubur. Ubur itu dinyalakan dengan api keberkatan. Di sebelah kanannya dinasti kita sebagai timbalan. Di sebelah kirinya orang yang perikanan. Mungkin orang yang perikanan yang bertakbiran, mungkin jenayah di sebelah kanan. Bahawa semua orang kita melintasi kawasan, melintasi padang, melintasi sungai, melintasi liku-liku. Banyak liku-liku tuan, banyak liku-liku untuk mencarikan kita kepada keberkatan ni. Banyak liku-liku. Liku-liku tu antaranya tasik. Liku-liku tu antaranya lopak-lopak. Liku-liku antaranya tanah tinggi namanya busut, namanya bukit. Liku-liku itu ada tempat yang licin. Liku-liku itu ada batu batan yang sangat besar, yang sangat hebat batu batan. Terdiri daripada batu granite namanya granite. Itulah liku-liku yang dibawa oleh Tuan Haji Iqbal untuk menjadikan seluruh warga PRM di bawah pengawasannya, di bawah pentadbirannya, menjadi manusia yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, saya harap bila ketua kita buat ubur itu, yang di belakangnya mestilah bergerak serentak, serima, seirama, sebahasa, senada, selagu, sepantun macam pengacara tadi buat putri pantun. Tak ada seorang pun tuan-tuan kalau misalnya berjalan, katakanlah berjalan laju, katakanlah Iqbal jalan laju, yang lainnya mesti berjalan laju. Kalau Tuan Iqbal berhenti, yang lain mesti berhenti. Kalau Tuan Iqbal mengarahkan, kita berhenti sekejap, minum satu orang, ada satu teguk air, jangan minum 2 teguk, 1 teguk saja. Minum 2 teguk, buang masa. Satu orang minum 1 teguk, buang masa katakanlah 1 saat. Kalau semua sekali minum 1 teguk, buang masa berapa saat? Berapa saat convert menjadi 1 minit? 1 minit berkonvert menjadi 1 jam. Itulah dia. Jalan dengan berbagai-bagai halangan dan rintangan. All the hurdles. And you have got to overcome the hurdles. Macam mana nak overcome hurdles? Ada 3-4 cara nak overcome hurdles. Pertama, ilmu. Dia bersyarah ni Tuan Iqbal. Kalau kita buat bersyarah ni, kita sebut 1, 2, 3. Yang dikatakan apa yang saya sebutkan ni menampaknya 3 perkara, mengagumi 3 perkara. Tangan kita tak nak pegang pen pun ada ni pegang pen. Pasal kita suka itemization. Bila itemization merupakan satu benda yang disimpulkan. Dan dalam kesimpulan itulah kita dapat punya matan-matan ni, lebih inti-inti apa yang nak disampaikan. Okey, yang pertama tadi ialah dalam perjalanan kita tadi untuk mendapatkan blessing itu ialah ilmu. Saya harap tuan-tuan ni kebanyakan muda belaka. Average semua ni berapa timbalan? Average semua kita ni average 40, 42, 43 lah. Average umur ni macam umur kita punya masuk gigi. Average maknanya yang tua sekali katakan 56, yang muda sekali katakanlah 22. 56 campur 22 bagi 2. Itulah yang punya average. Now, maknanya muda. Bila muda, saudara mempunyai daya tahan, daya juang yang lebih dibandingkan orang tua lapuk macam saya. Jadi carilah ilmu. Utlubul ilma walau bisin. Utlublah ilmu walaupun kamu diperintahkan sampai ke negeri China. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Utlublah ilmu daripada buaya sampai ke jumlah. Hadis lagi mengatakan tuan-tuan, talabul ilmi faridatun
ala kulli muslim wa muslimatin. Tuntutan mencari ilmu itu fardu. Hari-hari tuntutan mencari ilmu adalah fardu untuk laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Jadi yang tak cari ilmu berdosa, yang tak pergi masjid mendengar majlis ilmu berdosa, yang tak pergi surau tak mendengar majlis ilmu berdosa, yang tak baca buku berdosa, yang ada duit setiap bulan tak pernah beli buku, tuan-tuan dah 17 tahun bekerja tak pernah beli buku, satu buku pun tak pernah beli, berdosa. Yang tak pernah ajarkan isteri tentang ilmu, berdosa. Yang tak pernah didik anak berikan mereka ilmu, berdosa. Yang tak didik tuan-tuan dalam IPD ni, tuan-tuan 1116 orang ni tidak dididik mereka, dan kita tidak ahli kuasa mendidik tapi tidak mendidik, berdosa. Saudara media berdosa, inspektor berdosa, chief inspektor berdosa. Kalau nama dosa-dosa ni, saudara tak suka saya gunakan kata dosa-dosa saya, tapi tak apa, ini saya sebutkan. Maknanya mencari ilmu itu diwajibkan kepada kita. Okey, nombor 2. Ilmu itu ada 2 perkara. Satu ilmu akli. Agak-agak satu lagi apa? Agak-agaknya. Satu ilmu akli, satu lagi ilmu nakli. Akli, ilmu kepolisian, akli. Ilmu meraih jenayah, akli. Ilmu forensik, akli. Ilmu investigation, akli. Ilmu kita membuat laporan yang betul dan sahih, akli. Tuan-tuan ni, semua je. Ilmu yang kita buat, tuan-tuan, kita sudah kita dapatkan semuanya, Windows kita ambil semuanya dan kita rakamkan. Ditulis mengikut kronologi yang sangat baik, sempurna tulisannya. Itu ilmu akli. Ilmu mengurus pejabat, ada yang bagian admin, akli. Ilmu mengurus peraturan-peraturan keuangan, itu ilmu akli. Ada satu lagi ilmu namanya ilmu nakli. Apa ilmu nakli? Ilmu nakli ialah ilmu akhirat. Ilmu akhirat. Ilmu nak bertemu dengan Allah. Ilmu nak duduk dalam kubur. Ilmu nak duduk di padang mahsyar. Ilmu nak ditimbangkan kita dalam atas mizan. Ilmu nak meniti titian sirat. Ilmu nak bertemu dengan Nabi Muhammad di padang mahsyar, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ilmu nak melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ilmu nak bersama dengan malaikat letakkan kita di pimpin kita untuk masuk surga, tuan-tuan. Ilmu, semua ilmu. Dan dalam Islam ilmu ini terbagi pada 3 pula. Ilmu akli divided into 3 main components. Pertama ilmu akidah, kedua ilmu syariah, dan ketiga ilmu akhlak. Akidah, syariah, satu lagi. Nombor 1 apa dia? Wasit. Nombor 1 apa dia? Nombor 2 apa dia? Nombor 3 akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Saya tak mau sampai tak mau detail kat situ lah. Saya tak mau detail kat situ. Yang ketiga dalam perjalanan, ingat Bogor tadi. Ini jalan ni, kita punya sini di depan ni. Saudara-saudara, berbagai halangan. Untuk kita menempuh halangan itu mesti ada ilmu. Dan ilmu itu ada 2. Saya ulang balik, ilmu akli, ilmu nakli. Ilmu nakli terbagi kepada 3. Ilmu syariah, ilmu akidah, ilmu syariah, satu lagi ilmu akhlak. Okey. Sekarang yang ketiga besar. Yang ketiga besar tuan-tuan nampak, insya-Allah dalam perjalanan itu saya berilmu ni, kita hendaklah kena ada bimbingan. Sepanjang perjalanan mesti ada bimbingan, namanya tarbiyah. Dalam sepanjang perjalanan kenapa tuan-tuan kena ada apa lagi? Ada tarbiyah. Apa dia tarbiyah? Tarbiyah mendidik. Bukan saja mendidik angkat senjata, bukan. Bukan saja mendidik target di bullseye, bukan. Bukan hanya mendidik macam mana nak bagi investigation yang betul, bukan. Macam mana tuan-tuan nak minta laporan daripada AG's office disampaikan kepada kita untuk memperbaiki laporan itu, bukan. Tapi saudara-saudara, saya nak beritahu apa yang diperlukan, insya-Allah yang ketiga ini sangat-sangat penting itu tuan-tuan. Saya berakli, saya bernakli, ilmu tadi ialah bimbingan yang namanya tarbiyah. Siapa juru tarbiyah yang
yang pertama di IPD Shah Alam ini? Sudah tentunya lah Tuan Haji Iqbal. Siapa nombor duanya? Kita ada timbalan OCP. Tetapi dalam kepala kita, ini dalam kepala kita, ini bergantung pada ustaz. Kita ada dulu ustaz, ada dulu ustaz, ada ustaz tu. Dua ustaz, ada ustaz, ada satu kalau betul. Mana ustaz-ustaz tu ada kan? Ustaz-ustaz tu mana? Ustaz menunggu kat mana pula? Okey. Kalau ustaz buat obor ni tak? Yang next nak buat obor ni, dia nak ustaz ni. Ustaz ni. Okey. Dua ustazah, dua ustaz dan satu kaunselor. Saudara-saudara, do not have your mind. Do not have this perception. Benda-benda tentang pendidikan dan sebagainya dengan diri aku, teman-teman aku, sahabat aku di IPD, serah kepada diri ustaz, dua ustazah dan satu kaunselor. Setiap orang mesti mainkan peranan itu. Sebab tuan, membimbing itu hukumnya fardu ain. Membimbing hukumnya fardu ain. Bila sebut fardu ain, maknanya diri sendiri. Bila sebut fardu ain, maknanya tugas yang mesti ditanggung dijalankan untuk diri, untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat dan dalam konteks organisasi, untuk seluruh tenaga yang ada di IPD Shah Alam ini. Pendidikan tarbiyah. Saya harap OCPD dah buka ruang tarbiyah seminggu sekali. Saudara, janganlah kerana ada arahan baru datang. Cuba ada arahan dari pendalaman kita diri kita sendiri. Setakat arahan-arahan daripada Nurul tak apa nak jalan. Arahan kena datang daripada kita punya OCPD baru nak bergerak. Arahan yang paling baik datang dari pendalaman kita. Siapa yang mengarahkan saya datang kemari? Saya siapa? Saya tak ada pemimpin, saya tak ada. Saya diri saya. Yang mengarahkan saya jiwa hati saya untuk datang ke tempat ini. Umur 76 tahun. Bukan saya yang paling sihat, tapi saya datang kerana saya nak mempergunakan tugas sebagai insan yang saya sebutkan. Allah tanya saya dan kita tak tengok saya. Apa Allah tanya saya? Ada 4 perkara. Allah tanya saya, masa muda umur saya guna untuk apa? Allah tanya. Allah tanya saya yang kedua. Allah tanya saya yang kedua. Ada sikit harta yang saya ada, saya dapat daripada mana dan saya gunakan bagaimana? Akan ditanya. Yang ketiga, saya sikit ada ilmu. Kenapa saya simpan sendiri? Kenapa tak sebarkan ilmu? Saya akan ditanya. Yang keempat, tuan, saya adalah sebagai orang yang sepatutnya memimpin, memberi nasihat, memberi tarbiyah. Kenapa saya pun tidak menjalankan proses pentarbiyahan untuk diri, untuk keluarga, untuk teman-teman dalam organisasi yang namanya IPD Shah Alam. Itu akan ditanya oleh Allah. Saudara kena jawab dan saya kena jawab. Setiap orang kena jawab. Konstabel kena jawab, Lansopral kena jawab, Korporal kena jawab, Sarjan kena jawab, Inspektor kena jawab, ASP kena jawab, DSP kena jawab. Kena jawab. Okey. Yang kelima, yang keempat ni yang kelima. Yang keempat adalah perjalanan bawa obor tadi. Obor tadi ingat, tuan-tuan ingatkan, tuan gambarkan gambar obor yang dibawa oleh Abi, ketua kita bawa obor tu. Yang keempat, yang sangat penting sekali tuan dalam kita mentarbiyah itu, sangat-sangat penting kita tidak luputkan kefarduan yang sangat baru kepada kita. Saya nak sebut, saya nak tahu satu saja yang diperlukan kepada kita. Banyaklah yang diperlukan, tapi pembawa obor, orang yang mendukung bersama di belakang pembawa obor, mesti yang keempat melakukan tuntutan yang wajib ini. Saya tak bagi semua haji wajib, tuan-tuan semua wajib, itu ambil zakat wajib. Saya nak sebut pagi ni, saya tak sebut, tapi saya nak sebut satu saja, iaitu salat. Salat wajib. Pentimbalan salat wajib.
Tuan-tuan PSP yang lain, salat wajib. Tuan-tuan PSP, salat wajib. Tuan-tuan inspektor, salat wajib. SM, salat wajib. Corporal, salat wajib. Kelas corporal, salat wajib. Constable, salat wajib. Jangan tinggal salat. Tuan-tuan tinggal salat, semuanya akan ditinggal oleh Allah. Do not talk about keberkatan when you are unable to perform salat. Jangan cerita tentang keberkatan kalau kamu tak mampu menunaikan salat. Jangan cerita. Bahkan ada mengatakan, jangan cerita tentang kehidupan, jangan cerita tentang kehidupan dunia ini. Kalau asasnya salat, kamu tak mampu melakukannya. Jangan cerita kasih Allah kalau tak mampu, kamu tak mampu melakukan salat. Jangan cinta sayang Allah kalau kamu tak mampu melakukan salat. Jangan cinta kasih Allah kalau kamu tak mampu melakukan salat. Jangan kamu cinta redha Allah kalau kamu tak melakukan salat. Dan jangan cinta keberkatan kalau kamu tidak mampu menunaikan salat. Saya harap dan saya harap benda ini harapan tuan-tuan telah lakukannya. Tak ada orang yang meninggalkan salat. Saudara, boleh saya bagi satu dua hadis tentang salat ni. Tuan saya nak bagi satu dua hadis pendek ni. Yang pertama, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Boleh tak kita tiba-tiba pasang dinding tapi tak ada tiang? Boleh tak? Boleh tak tiba-tiba kita binakan siling tapi tak ada tiang? Boleh tak kita buat bumbung roofing tapi tak ada tiang? In fact, boleh tak kita buat lantai ini tanpa tiang? Tiangnya salat. Jangan tinggal salat. Jangan tinggal salat. Jangan tinggal salat. Saudara, mungkin saudara terbanyak ni, mungkin setengah kita pertama kali dengar, mungkin tengah kita biasa dengar satu hadis. Bukan saya datang untuk mengatakan itu, tidak, tapi saya bacakan hadis saja. Apa dia? Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terhadap dia. Tanya ustaz-ustaz yang datang sama minggu, ada tak hadis itu? Kafir itu merujuk apa ustaz? Tanya kepada ustaz dan ustaz. Tanya kepada dua orang ustaz dan ustaz. Ustaz dua orang, ustaz dan dua orang kat sini dan seterusnya. Tanya ada tak hadis seperti itu? Saudara-saudara. Yang kelima, kita tinggalkan salat. Yang kelima, saudara, dalam kita mengejar bersama-sama dengan pembawa obor. Siapa pembawa obor tu? Tuan Haji Iqbal, OCPD Syakla. Apa yang kelima? Yang kelima ialah silaturahim. Saudara, saya harap sangat, hormatilah yang muda, hormatilah yang senior, hormatilah orang yang lebih berilmu, hormatilah orang yang lebih berpengalaman, hormatilah orang yang diberikan bidang kuasa yang lebih besar daripada kita. Hormatilah, bukan hormat patuh-patuh dia bukan. Itu satu hal. Tapi hormati kemanusiaan, keinsanannya. Hormati keinsanannya. Saya datang lagi ni tuan-tuan, umur 76 tahun. Saya suka sepenuh. Saya 28 hari bulan ni, 28 hari bulan. Hari ni 17, tinggal 11 hari lagi. Saya menyambut hari dan yang 76. Saudara-saudara, 76 tahun saya datang kemari, insya-Allah saya datang untuk menyebarkan kebaikan. Saya datang menyebarkan salam kepada Allah kepada kita semua. Dan saya datang untuk memberikan sedikit curahan ilmu yang saya ada untuk bersama-sama supaya masyarakat insya-Allah masyarakat ini menjadi masyarakat yang berilmu, yang beriman dan beramal insya-Allah. Sebab itu saya datang untuk bertemu bersama dengan Allah. Jadi silaturahim kata kita. Saya datang, kalau tuan-tuan tak hormat arahan saya pun,
tak hormat inti-inti yang saya bagi pun, tak hormat apa yang tertulis nanti tuan-tuan yang dipaparkan melalui skrin ni, tapi hormatilah umur saya. Saya lebih tua daripada tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita bergatu, katakanlah tu Pak di kantin kita bergatu, batu, semua batu. Tuan-tuan nampak di depan tu ada orang yang perasan-perasan lebih tua daripada kita. Cantiknya dalam Islam. Tempat kita ni tuan-tuan, kita di depan, yang lebih tua daripada kita di belakang. Cantiknya Tuan ambil tempat dia, minta dia ke depan, bagi tahu orang yang dalam queue tu, saya nak hormati orang yang lebih tua daripada saya. Saya mundur ke belakang, yang tua ni datang ke depan. Kita buat, tuan-tuan. Allah gembira dengan perbuatan itu, Nabi gembira dengan perbuatan itu, malaikat gembira dengan perbuatan itu. Saudara, antara orang tua-tua tuan-tuan nampak, insya-Allah, antara kasih sayang silaturahim ni, mak bapak kita, tuan-tuan. Sayangilah mak bapak, sayangilah mak bapak. Jangan out-talk mak bapak. Don't raise your hands unnecessarily when you talk to your parents. Jangan kamu berdiri, mak duduk, ataupun kamu duduk, mak berdiri. Jangan kamu duduk, ujung kaki kamu menghadap kepada ibu dan ayah kamu. Jangan kamu sentuh makanan dulu sebelum mak dan ayah letakkan makanan ke mulutnya. Jangan kau potong cakap mak bapak. Jangan kau tinggikan suara bercakap dengan mak bapak. Jangan kau sorokkan mak bapak, kan kau malu mak bapak tua, mak bapak tidak berilmu, tak terurus di rumah kamu. Kamu sorokkan dia bila ada tetamu datang. Jangan. Saudara, jangan kamu biarkan mak bapak merintih untuk sesuatu yang besar di kepada kamu. Dah 3 minggu kamu tak pergi minyak cakap apa atau dia nak minyak cakap apa, tak beli dah 3 minggu. Jangan. Sayangilah mak, sayangilah ayah. Mak ayah saya dah pergi, mak berdua yang putus saya dah pergi hampir 20 tahun yang lalu. Saya nak tanya soalan ni. Already saya nak tanya soalan ni. When was the last time that you offer prayer mendoakan roh mak bapak yang sudah ada di alam barzah mungkin 20 tahun, 30 tahun lalu? Jawab dan mati. When was the last time you mention both names in full? Your mother and your father. You doakan mereka. Tahan pagi tadi, sepaskan subuh, sebut nama mereka, nama pulau mereka, nama pulau adik emak kita, nama pulau ayah kita. Ya Allah SWT tadi berdoakan agar dia selamat, agar dia damai di alam barzah. Jawab sendiri. Bila selesai tentang nampak, insyaAllah kita ada di surau dekat kat sini. Bikin di surau, kan? Mesti ada tabung dekat situ. Bila kali terakhir kita masukkan 10 ringgit, niatnya untuk mak aku, untuk ayah aku di alam barzah, kan? Untuk 10 ringgit. Bila? Adakah saudara terasa teragak-agak nak masuk 10 ringgit? Akhirnya bercinta-cinta daripada rumah nak masuk 10 ringgit. Seluk-seluk saku ambil RM1, bukan ambil 10 ringgit. Betul tak? Masih ada lagi dalam suasana macam ni. Barang yang begitu mahal untuk orang buat dia, masa dia tabung tu digoncang, punya duit sen-sen tu, masih ada 10 sen lagi. Some people putting in the tabung 10 sen, 20 sen. Inilah yang kita berikan kepada insan sejagat. Inilah yang kita bagikan kepada insan yang tidak mempunyai kuasa, yang tidak mempunyai kebolehan. Inilah kita. Dan inilah kita yang nak mengikut teman-teman, saudara yang pilih tadi, yang membawa tuan-tuan, kedua pilih kita yang bawa obor tadi. Dan kita nak ikut ini, kita nak ikut dengan ini, kita tak pilih. Saya tak ikut. Macam kita kena ikut. You're stingy. Kita macam pakai jeling. Macam mana kita nak ikut? Bila kita berinfak, gaji tuan-tuan dapat inspektor saja gaji tuan 5 tahun, dengan gaji dekat 5,000 dah. Ya, tiba-tiba dengan klaim begini dan sebagainya. Mana nak dapat? Saya mula-mula kerja dulu, saya graduate ya. Tahun 71 saya kerja. 71. Masa tu gaji RM570 tuan. RM570.
graduate, ada masters, ada PhD ini. Sebab itu saudara bersyukur, sangat bersyukur. Okey. Kemudian yang keenam Yang keenam kan? Yang keenam kalau kita mau bawa obor tu, obor kita bawa. Manusia yang pertama membawa obor, manusia yang mengikuti belakangnya, yang mengikuti obor itu dibawa di arah itu. Ialah manusia yang selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah Tuhan, bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Faiz ambil gambar sikit. Okey. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian ni, kalau kamu bersyukur pada nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kamu, maka aku tambah nikmat. Allah kata, kalau kamu bersyukur, teman-teman, amin insya-Allah, kalau kamu bersyukur, Allah tambah nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Tetapi kalau kamu ingkar, kamu tidak bersyukur, yang menunggu kamu ialah azab yang sangat pedih. Yang menunggu kamu ialah azab yang sangat pedih. Bersyukur tuan-tuan, mana nak dapat tempat macam ini? Mana nak dapat bangunan macam ini? Mana nak dapat dewan macam ini? Mana nak dapat pimpinan yang macam ini? Bukan saya nak memuji tak tentu ni, tidak sama sekali. Tapi saudara, saya memuji atas dasar fakta saya. Mana nak dapat ruang yang diberikan kepada kita setiap minggu seperti ini? Ruang mana nak dapat? Tuan-tuan, kalau berpindah daripada tempat ini ke tempat lain, saya rasa, atau daripada tempat lain akan ke tempat ini, saya rasa antara kelainannya ialah program tarbiyah mingguan yang diadakan di sini berbeza dengan tempat-tempat yang lain. Berbeza dengan tempat-tempat yang lain. Okey, syukur. Yang ke-8 kan? Yang ke-8, tuan-tuan, saya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa lagi yang kita nak, tuan-tuan? Patutnya di atas sekali. Yang bawa obor itu ikhlas, yang di belakangnya pun ikhlas, yang di belakang sekali, tuan-tuan, konstable yang di belakang sekali pun ikhlas. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya ikhlas kita buat. Apa dia ikhlas? Melakukan sesuatu kerana dan untuk Allah. Macam mana bayangan ikhlas? Doa iftitah macam mana hujung doa iftitah? Inna salati lagi. Tak dengar? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku, tuan-tuan, satu saja agama dalam dunia. Hidupnya untuk Allah, mati untuk Allah. Tuan-tuan cek, satu saja agama dalam dunia ini, of which the whole of his living, the whole of his life is for Allah, and his death, the death of him adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Cantiklah, tuan-tuan. Bila kita kata hidup, seluruh jalinan hidup. Masa kita belajar itu adalah part daripada kehidupan. Masuk universiti part daripada kehidupan. Masuk PDRN sebahagian daripada kehidupan. 17 tahun sudah berkhidmat, part ada satu kehidupan. Nurul dah 17 tahun berkhidmat dalam PDRN sebagai satu titik-titik kehidupan. Pencet pun satu kehidupan. Saudara-saudara, jadi saya harap insyaAllah tuan-tuan puan, inilah kehidupan yang sebenarnya yang perlu ditaja. Yang ke-9, saya nak bagi 10 Yang ke-9, tuan-tuan puan, bila kita bawa obor ni, yang ke-9 ni, saya harap tuan-tuan ikhlas tadi dah saya kata dah tuan-tuan ikhlas, saya datang ikhlas. Bukan tujuan lain, saya tak ada tujuan lain. Saya datang kerana Allah, sesuai dengan inna salati wa nusuki wa mahya wa mati rabbil alamin. Saya datang untuk Allah Subhanahu Wa Taala. 45 tahun dah saya bersyarah, tuan-tuan, 45 tahun. Tuan-tuan, mungkin yang ni kalau umur 45 tahun ni, dia tak ingat orang Perdana Dewan Islam, di mana saya mempromosikan selama 6 tahun Forum Perdana Dewan Islam. Setiap hari Khamis malam Jumaat pukul 9. Tuan-tuan nak tahu, di Brunei imam-imam diberitahu pendekkan bacaan sembahyang Isyak, pendekkan doa sembahyang Isyak untuk membolehkan orang pergi pada televisyen masing-masing untuk melihat Forum Perdana Dewan Islam. Di Singapura, tuan-tuan pun semua juga arahan yang tidak rasmi oleh masjid-masjid
Singkatkan bacaan waktu Isya pada hari Khamis dan Jumaat. Singkatkan zikir waktu Isya dan singkatkan doa waktu Isya. Bagi memberikan ahli-ahli doa menuntun sini program Dewan Islam. Siapa yang bersama dengan saya, tuan-tuan puan? Profesor Dato' Harudin, Allah yarham. Dato' Hasan Din, Allah yarham. Dato' Ismail Kamus, Allah yarham. Dato' Ahmad ini mufti kerajaan Islam, antara manusia yang paling saya hormati dalam hidup saya nanti. Namanya Allah yarham Dato' Isa Baru. Masya Allah, inilah orang yang bersama-sama dengan saya. Saya hidup sebagai moderator dalam program Dewan Islam. Saudara, tanya mak-mak. Kalau balik tanya mak-mak, mak ingat tak program Dewan Islam? Tadi saya baru mendengar di petasan yang moderator dalam tahun kerja program Dewan Islam. Masya Allah, terlalu banyak. Tuan-tuan tengok macam mana program Islam boleh merubah sistem pemikiran terhadap agama, boleh merubah sistem television terhadap agama, boleh merubah sistem media terhadap agama. Sebab program Dewan Islam tak pernah jatuh nombor 2 daripada senarai program yang paling popular. Senarai program yang paling popular seluruh network TV, tak ada program yang lebih popular dari program Dewan Islam ketika itu. Tuan-tuan, insyaAllah yang akhirnya ke-10 ya. Yang ke-10 tuan-tuan puan ya. Apa yang tuan-tuan lakukan ini mestilah atas nama istiqamah. Istiqamah. Apa ini istiqamah? Buat ringkas, buat pendek, tapi berpanjangan. Apa yang tak elok? Buat benda panjang-panjang, buat benda banyak-banyak, tapi tidak dapat berterusan. Kan ya? Semayang tahajud bukan main nak gila, kita semayang tahajud bukan main semayang tahajud, tapi tahan 2 bulan saja tuan-tuan. Yang cantiknya ringkas tahajudnya, ringkas semayang taubatnya, ringkas semayang witirnya, tapi berlanjut hingga akhir hayat kita menaikkan tahajud. Itulah amalan yang paling disukai oleh Allah SWT. Tuan Haji, saya nak duduk sampai sini ya. Saya nak teruskan tuan duduk supaya saya nak tengok tuan-tuan yang hadirnya. Alhamdulillah. Saya duduk sini. Saya minum sikit. Boleh tuan saya minum sikit. Sekarang 10:09 ya. Saya dah bagi exactly dalam 1 jam 3 minit. Saya memohonkan mungkin dalam 5-6 minit lagi. Lepas tu kalau ada soal jawab ya. Kalau tak ada soal jawab, saya wrap up lah. Apa butir-butirnya yang tuan dapat, dan saya wrap up menggunakan insyaAllah ya, apa yang telah saya sediakan ini. Okey. Saya ke belakang kembali. Pertama tadi saya cerita mengenai kehebatan Jumaat. Kehebatan hari Alhamdulillah. Yang kedua, kita kena mengambil seluruh tanggungjawab peringkat diri, peringkat keluarga, peringkat organisasi menghidupkan hari Jumaat, kerana hari Jumaat itu merupakan Ummul Ayyam, ibu segala hari, dan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya tadi menyentuh persoalan integriti dan amanah. Saya sebut integriti, saya sebut amanah, tak banyak saya sebut, tapi lebih banyak saya sebut keberkatan. Sebab integriti dan amanah itu dikaitkan dalam topik yang kita bincangkan ini dengan keberkatan. Saudara yang mati sekalian ya. Jadi saya banyak cerita tentang keberkatan tadi. Banyak cerita. Apa dia barakah, apa jenis-jenis barakah, mengapa mesti barakah, apa yang kita melakukan satu barakah, dan di hujungnya saya memberikan ada 10 perkara. Macam mana kita nak buat bendera keberkatan. Yang dalam bendera keberkatan itu, secara sedar atau tak sedar, benda tu embedded di dalamnya. Whether you aware, you not aware, dalamnya ada integrity. Dalamnya semuanya ada integrity. Ikhlas ada integrity, kan ya? Ilmu ada integrity, semuanya
Maknanya integrity is being subsumed dalam semua 10 perkara yang saya sebutkan tadi, yang dibawa oleh pembawa obor. Pembawa obor ialah ketua IPD, kita membawa obor, dan di belakangnya ialah teman-teman di bawah pengawasannya di belakang, insyaAllah. Okey. Now, selepas saya berikan 10 perkara, tuan-tuan dan puan, yang hujung sekali itu 10 perkara yang saya berikan kepada kita, tuan-tuan pun dah dapat. Saya nak bagi tahu sekarang ni, insyaAllah, kita nak tengok, tuan-tuan, apa yang nak dilakukan sekarang ni. Apa yang nak dilakukan? Sebagai tuan-tuan dan perempuan yang masih sekalian, yang nak dilakukan sekarang ni ialah apa salah tak berjalan? Okey. Apa salah? Dah. Siapa tak berjalan? Saya press apa ni? Oh ni. Sorry. Saya nak pergi ke hujung sekarang ni. Sikit ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Cantik betul Ustaz ni, pakaian smart betul lah. Smart betul. Hebat betul. Ustaz ni dah kahwin ke belum ni? Dah, okey. Alright. Tuan saya ni nak buat secara grafik. Profesionalisme dan integriti pendekatan barat. Ini barat. Saya tak ambil perkataan barat ni, melihat manusia ni ada dua komponen, body and mind. Body physiological, mind itu intellectual. Saya belajar 25 tahun. Datuk pengarah, Datuk Ketua IPD. Saya belajar 25 tahun, tuan-tuan. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah, sampai universiti, sampai buat master's degree, sampai buat PhD, tuan-tuan. Sampai buat PhD. Saya belajar. Tuan-tuan dan puan, saya belajar ikut teropong barat. Saya belajar ikut teropong, bukan macam ustaz-ustaz kita yang 4 orang ni, ustaz dan ustazah ni lain. Saya ni teropong barat. Saya belajar di negeri barat. Saya punya guru-guru, profesor-profesor saya semuanya Yahudi. Semua Yahudi. Semua. Tapi saya tidak ambil keyahudian mereka. Tapi saya ambil ilmu mereka yang disesuaikan dengan keadaan kehidupan kita ini. Saya tak minum macam mereka minum. Saya tak berjudi macam mereka berjudi. Saya tak berzina macam mereka berzina. Saya tak mabuk macam mereka mabuk, tuan-tuan. Tapi saya ambil ilmu macam mana nak menyegarkan kehidupan bersama isteri, bersama anak, bersama suami, bersama adik, abang, kakak, bersama masyarakat, dan akhirnya bersama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Next tu tengok profesionalisme dan integriti pendekatan Islam. Tuan-tuan tengok Islam tu. Islam tuan-tuan tengok ada 3. Ada 3 perkara berbeza dengan barat. Apa yang kita ada? Fisiologi kita ada. Intelektual kita ada. Tapi apa lebih, tuan? Apa lebihnya? Barat tak ada spiritual, dia tak ada, almost missing. Spirituality in the realms of knowledge dalam barat ni is almost missing. Tapi dalam Islam, cerita tentang profesionalisme, tentang integrity, physiology, body, campur dengan mind, intellectual, dan satu lagi yang lebih penting daripada ketiga-tiganya, namanya ialah spiritual atau ruh. Next. Barakah saya dah sebutkan tadi, saya tak perlu nak sebutkan banyak-banyak. Pasal apa lagi tu pula? Oh, sorry. Okey. Now, ini saya tak mau ambil, ini barat. Barat pun saya tak nak ambil, tuan-tuan. Saya nak sebutkan ini. Macam mana kita boleh hidup tanpa barakah? Tuan-tuan, hidup tanpa barakah. Ingat tak tadi apa kepentingan barakah? Ingat tak? Saya sebut laju tadi, tapi banyak komponen-komponen barakah. Dalam lajunya saya tu, kalau tuan-tuan betul berhati-hati, semuanya. Kesihatan ada barakah, jawatan ada barakah, kedudukan kita dalam diri ada barakah, kedudukan dalam masyarakat ada barakah, gaji ada barakah, kereta ada barakah. Ingat tak tadi? Semuanya menuju kepada barakah. Okey. Now, apa jadi kalau hilang barakah? Tuan-tuan tengok sebelah kiri, hidup tanpa integriti, amanah dan barakah. Hidup tanpa integriti, hidup tanpa amanah, hidup tanpa barakah. 1, hilang kedamaian dalam hidup. Tuan-tuan cuba bayang, tuan-tuan. Tak ada barakah, tak ada integriti, tak ada amanah. Apa yang hilang, tuan-tuan? Apa yang hilang, tuan-tuan? Kedamaian. La ilaha illallah. Kedamaian, tuan-tuan. Kepala tu kena damai, hati kena damai, tangan kena damai, jiwa kena damai, tulis laporan kena damai, berjumpa dengan pesalah kena damai. Tuan-tuan dan puan, dengarkan apa pesalah kata kena damai. Damai, tuan-tuan, damai.
Masukkan dalam lock-up, kena damai. Pergi jumpa magistrate untuk reman, damai tuan, damai. Kedua, kalau tanpa hidup, tanpa integriti, tanpa amanah, tanpa barakah, apa jadi yang kedua? Family kucar kacir. Ya Allah tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, lepas ni tuan saya dah bagi tahu Nurul, saya nak cadangkan satu program yang saya rasa tuan-tuan tak boleh tolak program ini. Program yang diadakan oleh Hasan Ali selama 45 tahun. Inilah program ikon. This is the program yang really iconic. Nama programnya tuan ialah menyuburkan kasih sayang sisi keluarga. Menyuburkan kasih sayang sisi keluarga. Siapa yang mesti hadir? Suami dah hadir, isteri hadir, dan anak berumur 7 tahun ke atas. Saya nak tanya tuan-tuan, senang tak didik anak berumur 7 tahun, anak berumur 15 tahun, anak berumur 18 tahun, anak berumur 20 tahun, anak berumur 25 tahun? Senang tak didik? Tuan-tuan beritahu saya. Susah. Apalagi dalam keadaan sekarang. Ia kata tuan-tuan, tidak kata dia. Tuan-tuan senyum dengan dia, dia tak balas senyum pun dengan kita. Senyum mak tak ada arti bagi dia. Allah tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan. Kita senyum dengan dia tuan-tuan, kita senyum dengan dia, tapi di mukanya tak ada appreciation langsung tentang senyum seorang ibu yang telah meletakkan dalam rahimnya 9 bulan 10 hari. Tuan bila seorang ibu melahirkan anak, saya selalu sebut ni, dalam hadis pun disebut, sakit yang dirasa oleh ibu yang melahirkan anak, waktu meneran yang terakhir anak itu keluar daripada farajnya tuan-tuan dan puan, nyawanya tuan, OCPD, nyawa ibu itu berada di hujung-hujung rambutnya. La ilaha illallah. Adakah saya perlu derhaka dengan mak? Adakah saya kena disobey dengan mak saya? Adakah saya patut tidak menghormati mak saya? Adakah patutnya gaji saya tidak menjaga mak saya? Adakah kereta saya tak berikan ruang yang terbaik untuk mak saya? Adakah bilik saya, rumah saya yang terbaik, tilam yang terbaik, katil yang terbaik, aircon yang terbaik saya berikan kepada mak saya? Sebab tuan ni, bagi seorang isteri, syurga berada di bawah tapak kaki siapa tuan-tuan? Saya nak dengar kuat sikit. Bagi seorang isteri, syurga berada di bawah tapak kaki suami. Bagi seorang tuan-tuan anak, syurga berada di bawah tapak kaki ibu. Saudara, tuan dengar ya, ada satu dosa tuan ada satu dosa yang Allah balas dosa itu tak tunggu kita mati. Ada satu dosa yang Allah akan balas dosa itu tak menunggu kita mati, tak menunggu kita dikubur, tak menunggu. Dalam dunia lagi balasannya akan diberi. Yang dosa yang lain semuanya akan dibalas waktu kita berada di kubur, waktu kita berada di alam barzah. Tetapi ada dosa yang dibalas waktu dia segar bugar hidup di dunia sebelum dia mati. Dosa kepada siapa tuan-tuan? Dosa kepada ibu dan ayah. Ibu dan ayah, tolong. Setiap bulan inspektor gaji 4,000 ni, sekurang-kurangnya 20 ringgit untuk mak. 20 ringgit untuk mak, 20 ringgit. Tapi kita katakan 20 ringgit itu fair for our mother, dan 20 ringgit. Kalau misalnya 200 is fair, dan 200 ringgit. Tapi pada saya 20 ringgit dengan gaji 4,000, saya secara peribadi not fair. Ya. Saya nak cerita sikit aja. Saya mula-mula kerja tahun 71. Saya ni sama umur, sama tahun dengan PMX, sama dengan Ustaz Hadi, sama dengan Taslim Muhyiddin Yassin, sama tahun 47 semua kata kita. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan insya-Allah untuk mak dan ayah ni, saya mula kerja tahun 71. Gaji yang saya pertama tahun RM570 gaji ketika itu. Gaji yang pertama saya belikan kain batik kepada mak saya. Kain batik yang belum berjahit. Kain batik. Tuan-tuan nak tahu tak salah saya sampai dia mati tuan-tuan. Sampai dia mati. 40 tahun selepas itu sampai dia mati. Kain itu terus tidak berjahit.
Siapa datang dulu saya ingat, datang sepupu, datang anak, datang adik-beradik, dia mesti tunjuk. Nama saya kat rumah Nasir bukan Hasan. Ini Nasir bagi, ini Nasir bagi, ini Nasir bagi. Saudara, berapa harga kain batik tu saya beli? RM8.5 tuan, RM8.5. Tapi mak saya tak jahit kain itu. Kalau dia jahit, dia pakai, bila dia pakai dia buruk, bila berburuk dia dah tak boleh diguna, bila tak guna makin dia dibuang. Jadi mak saya tak jahit-jahit. Buka almari dia tengok kain, buka almari tengok kain. Dan dia ingat saya, tuan-tuan. Tolonglah. Untuk mak kita tolonglah. Untuk ayah kita tolonglah. Kemudian saudara, nombor berikutnya C. Bermasalah di tempat kerja. Orang yang hilang keberkatan, hilang integriti, tidak ada amanah, saudara, bermasalah di tempat kerja. Datang tuan-tuan, sikat rambut pun tak sempurna. Datang kasut pun berbulu, lebih teruk daripada kasut orang-orang yang tidak pernah bekerja dalam pasukan uniform. Datang tuan-tuan, tali pinggang pun sengit, tali pinggang pun sengit. Baju tak pernah digosok tuan-tuan, melonglai baju, longlai macam tu. Polis ke tu tuan-tuan, nampak ni. Itu tuan-tuan, that's the portrayal of his physical outlook pun tidak menggambarkan dia tersusun dalam hidupnya. Itu gambaran luar. Macam mana gambaran dalam kerja? Kerja tuan-tuan malas. Tuang kerja. Saudara, malas tuan-tuan. Macam mana malas? Macam mana boleh malas? Kerja tuan-tuan, satu masa nanti tuan, bila saya datang sini, betul-betul saya nanti macam KP minta saya sebenarnya cerita ni. Apa tajuknya? Kerja itu ibadah. Saya hari ni tak dapat buat tuan-tuan rempah. Kerja itu ibadah. Betul-betul. Saya akan dalam masa 1 jam, 10 minit, 15 minit, saya akan serakinkan betul-betul apa yang dikatakan ibadah. Saya takut tuan-tuan bekerja 36 tahun tak ada catatan kerja itu ibadah. Takut saya, takut. Tuan-tuan sampai pencin. Malaikat sebelah kanan, malaikat sebelah kiri, kiraman katibin namanya, raqib dan atid, tak mencatat kerja itu ibadah. Apa syarat kerja menjadi ibadah? Itu satu syarahan yang lain, tuan-tuan, satu syarahan yang lain. Bukan kali ini. Okey. Kemudian tuan-tuan nampak ya, nombor D. Sering ditipu masalah kewangan. Allah. Saudara, bergaduh dengan isteri masalah kewangan. Mak mentua datang tuan-tuan, masa muka. Kerana tak ada yang satu special. Duduk seminggu rumah kita, tak ada satu yang special. Itulah goreng telur. Kadang-kadang telur timbul, kadang-kadang telur tenggelam. Itulah. Jadi mak kita pun datang konon-konon sekali-sekali nak merasalah menantu masak. Nak merasalah menantu orang Negeri Sembilan, dia nak masak lemak Negeri Sembilan. Apa pun tak ada, tuan-tuan. Jadi maknanya pasal apa? Pasal tak ada duit. Pagi-pagi dah cerita tak ada duit. Anak nak minta tak ada duit. Anak minta duit. Tadi tuan-tuan, saya ceritakan isteri saya cerita saya. Apa dia kata? Komplain daripada madrasah-madrasah. Ni isteri saya bagi tahu saya. Komplain madrasah-madrasah tuan, terutamanya madrasah yang private dan madrasah tahfiz ni. Apa dia? Mak bapak datang jemput anak dengan kereta, setengah ni kereta menjala, kereta besar. Tapi yuran tak bayar. Ada yang dah berhenti tuan-tuan, ada yang berhenti sekolah. Yuran tertunggak 7,000, 8,000 sebulan tuan-tuan. Dalam sepanjangnya. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan. Yuran tak bayar. Yuran Al-Quran daripada RM20 naik RM5, RM25. Apa ustaz ni? Apa ustaz menyaga ke ustaz ni? Ustaz menyaga ke? Quran menyaga ke? Begitu tuan-tuan. Tapi dia main bowling tuan-tuan. Kalau tuan main golf lah, satu lubang tuan-tuan, dia akan bet satu bulan RM250 satu bulan. Satu lubang RM250. Tuan-tuan bayang tuan-tuan. Di mana prioriti kita? Di mana kepentingan dalam hidup kita? Next. E. Anak-anak bermasalah. Tak ada integriti, tak ada amanah, tak ada barakah. Anak-anak bermasalah. Allah tuan-tuan. Anak orang lain tuan-tuan, skor SPM ada 12A, 13A, ada yang 10A. Anak kita tuan-tuan tak pernah ada A, ada B2, C, yang lain semua D, tuan-tuan. Apa yang tak ada kat rumah kita? Apa yang tak ada di barek kita? Kita ada 4 barek sini kan? 4 barek.
Section 11 ada barek kan? Section 16 ada barek. Apa yang tak ada? Tuan-tuan bagi tahu saya, apa yang tak ada? Api ada, air ada, tuan-tuan ya. Okey, bilik ada, semuanya ada, semuanya lengkap. Nakkan tuition ada tuition, nakkan surau ada surau, nakkan mengaji ada mengaji, nakkan ustaz ada ustaz, nakkan teachers ada teachers, nakkan guru matematik ada guru matematik, nakkan guru hafaz Quran ada guru hafaz Quran. Tetapi kenapa anak kita tak berjaya? Tuan-tuan boleh tanya. Saya sebenarnya tentang anak-anak tuan-tuan ni, anak-anak PDRM ni, saya sebenarnya besar di Kelang tuan-tuan. Di Kelang, saya belajar di bandar di Kelang. Kejap aja, lepas tu saya masuk sekolah asrama penuh di Kuala Lumpur kan ya. Jadi dengan saya minta maaf, saya tak mau cakap lebih lah. Macam mana saya bergaul dengan anak tuan-tuan ni. Bukan tuan-tuan ni, anak teman-teman kita kan ya. Macam mana tuan-tuan nampak ni. Allah. Tak apalah, saya berhenti kat situ sajalah nak mengatakan ya. Kenapa anak kita tak berjaya? Kenapa anak orang Felda lebih berjaya daripada anak kita? Kenapa anak guru lebih berjaya daripada anak kita? Padahal guru-guru, kadang-kadang guru kafar je. Guru kafar gaji 1,500 saja tuan-tuan ya. Inspektor tadi gaji 4,000, DSP gaji saya tak tahulah, mungkin 8,000 lah agaknya atau 6,000 kan ya. Inilah tuan-tuan dan puan, barakah sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Kemudian hidup tidak menentu. Hidup tak menentu, tak menentu, hidup tak menentu, tak menentu, tak menentu. Apa maksud hidup tak menentu tuan-tuan? Ada masjid tak pergi masjid, ada surau tak pergi surau, ada majlis ilmu tak pergi majlis ilmu. Macam-macam halangan. Ada kuliah hari Jumaat macam ni tuan-tuan, setiap minggu, macam-macam halangan. Halangan tu yang mengatakan kamu jangan pergi, kamu tak perlu pergi, kamu tak perlu pergi, kamu tak perlu pergi. Macam mana tuan-tuan? Bukan senang nak datangkan satu ustaz datang kemari. Hasan Ali nak datang kemari. Tuan-tuan tengok jadual saya tuan-tuan. Sampai Disember 1 Januari ni almost pack tuan-tuan. Pack jadual saya. Tapi saya lapangkan masa pasal saya tahu bila saya bersyarah dengan polis ni, dengan berkat kerjasama, dengan berkat disiplin yang ada kepada polis ni, maka dakwah kita dapat merata lebih hebat lagi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi saya mendengar tuan-tuan, siapa OCPD kita, maka lebih tertawarlah saya untuk datang kemari. Dan juga insya-Allah untuk OCPD yang lain, dia dah mendengar ceramah saya 4 hari yang lepas, kemungkinan tuan-tuan insya-Allah pada 29 hari bulan ni tuan 29 hari bulan ni per cap saya dengan Perkap dan Baka ada program, dia kata ada 300 orang tuan-tuan di IPK ni untuk semua sekali isteri-isteri polis Perkap pada 29 hari bulan juga pukul 9 pagi. Saya bagi syarahan, tajuk syarahannya namanya tuan-tuan Rumah Tangga Mekar PDRM Segar. Tuan-tuan, keluarga mekar PDRM Segar, itu tajuk dia. Saya ulang balik, keluarga mekar PDRM Segar, insya-Allah 29 hari bulan di IPK. Okey. Tuan-tuan dan puan Islam, next. Hidup tidak menentu, sukar. Ni dia. Sukar mengamal agama. Sukar mengamal agama. Tuan-tuan, susah nak sembahyang, susah. Susah. Nak bangun pagi susah, nak tahajud susah tuan-tuan dan Allah, tuan-tuan. 5 minit lagi insya-Allah. Boleh tuan 5 minit lagi? Okey. Jam saya pukul berapa dah? 10.30. Dekat-dekat 10.30 lagi. Okey. Boleh? 5 minit lagi boleh? Boleh. 30 minit pun boleh. Oh. Kita ada minum sikit. Tak apa sikit lagi. Saya pun faham kan. Saya faham sebenarnya kan. Lagi 10.30 ketik lah insya-Allah. Tapi mungkin saya ambil tambah sikit 5 minit begitulah kan. Jadi saudara, sukar mengamal agama ni satu benda yang tolonglah tuan-tuan. Saya pun mungkin termasuk dalam itu. Saya pun tak kata saya itu super. Tidak. Nak bangun pagi ni bukan mudah tuan-tuan. Nak bangun pagi bukan mudah. Jadi saya sebelum nak menutup ni tuan-tuan dan puan saya nak menutup ni tentang mengamal agama ni. Saya nak menutup ni, ini adalah antara cara yang saya dah ubah suai. Saya dah ubah suai ni, yang saya tunjuk 4 hari yang lepas di IPK ni, saya dah ubah suai ni untuk teman-teman di sini tuan-tuan. Ini adalah beberapa perkara yang akhirnya saya nak tunjukkan inilah yang patut dibuat untuk obor tadi berjalan, untuk OCPD ni mengetuai obor itu terus berjalan, untuk followers di belakangnya terus berjalan, dan insya-Allah sampailah kepada satu dia punya puncak target di mana dia nak buat obor itu.
obor itu nak dibawa ke tempat yang namanya, tuan-tuan dan puan, PDRM, organisasi terulung terunggul di Malaysia, organisasi contoh di Malaysia. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Saudara-saudara, polis selalu memekik kan, ni tak ada apa ni. Okey, ada beberapa perkara ni. Saya tak pergi panjang lah, pasal kita ada 5 minit saja lagi. Pertama, tuan-tuan dan puan, apa yang perlu dilakukan selepas ini? Menuntut ilmu. Selepas ini, ajak isteri, ajak anak. Masuk dalam kereta, naik motosikal, cari majlis ilmu di mana-mana. Cari majlis ilmu. Jangan mati jahil. Jangan mati sebagai orang jahil. Matilah sebagai seorang berilmu. Tuan, saya nak bagi tahu. 2 bulan yang lepas, saya berjumpa dengan Ketua Polis Negara, Tan Sri Razaluddin. Masya Allah, tuan-tuan, dirahinya saya 1 jam 10 minit, tuan, di pejabat dia. 1 jam 10 minit. Dia peluknya saya, dia keluar daripada bilik, dia peluk erat-erat, dia peluk sebelah kanan, dia peluk sebelah kiri, dia peluk. Dibawa saya, dipimpinnya saya masuk ke biliknya. Duduk, tuan-tuan, sarapan pagi saya bersama dengan dia. Dengar cerita dia dengan cerita saya selama 1 jam 10 minit. Apa antaranya? KPN, Ketua Polis Negara, tak pernah tinggal sembahyang duha. Tak pernah tinggal sembahyang duha. Apa dia, tuan-tuan? Tak pernah tinggal apa? Orang Shah Alam selalu tinggal sembahyang duha. Nombor 2, setiap malam without fail, KPN, setiap malam without fail, sebelum tidur, dia akan letak telefon di telinganya, mendengar ceramah agama setengah jam, tak pernah gagal, setiap malam setengah jam sebelum tidur, setengah jam, syarat agama. Yang ketiga, dalam perjalanan daripada rumah ke tempat kerja ke rumah, atau ke mana-mana juga dibawa, dalam urusan rasmi atau tidak rasminya, tangannya mengira subhanallah, 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 subhanallah. Saudara, itulah KPN kita. Saya haraplah, tuan-tuan, saya harap kalau dah KPN menunjuk jalan begitu, ilmu aklinya ada, ilmu naklinya ada. Yang kedua, kita kena praktik ilmu dalam kehidupan. Yang ketiga, miliki piawaian moral dan etika. Miliki piawaian moral dan etika. Standard. You have got to have your own standard of morality, ethics and morality. Misal, Hasan, kamu jangan sekali terlibat dalam rasuah. Saya nak cerita, tuan-tuan, saya nak sikit saya nak cerita. Saya pernah jadi DO. Tak tahu DO? DO tahu DO? DO di Kuala Selangor. Saya pernah menjadi ahli parlimen Parit Buntah. Parlimen saya Parit Buntah. Saya pernah menjadi adun di dua tempat Sungai Burung, Tanjung Karang dan Gombak Setia di Gombak. Saya pernah menjadi ahli exco kanan Kerajaan Negeri Selangor. Kalau Sabah Sarawak dia panggil menteri negeri. Jadi saya pernah jadi menteri negeri kat sini ni, kat SUK. Portfolio yang diberi pada saya ialah agama. Saya jaga agama di Selangor. Yang kedua, saya jaga infrastruktur. Saya jaga semua. Tuan-tuan, 2.5 bilion daripada projek negeri, daripada bajet negeri, 60% adalah untuk infrastruktur. Saya jaga. Berapa orang kontraktor? 723 kontraktor, kelas A sampai kelas F. Macam-macam suapan nak bagi, macam-macam. Tuan-tuan cuba bayangkan, tuan-tuan, 723 nak rebut dalam 1 bilion ringgit worth of projects seluruh Selangor ni. Projek jalan, projek bangunan, projek apa, projek jambatan, projek sekolah, tuan-tuan namakan tu ada. Apa yang kontraktor tak boleh bagi saya? Kalau saya nak jadi misalnya Mr. 1%, Mr. 2%, Mr. 3%, Mr. 5%, saya tak tahulah macam mana kayanya saya, tuan-tuan dapat. Tapi kadang-kadang ada lintasan begitu. Ambil Hasan. Kadang-kadang ada kita macam terperangkap dengan syaitan, macam nak ambil. Tapi tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, masa saya jadi DO Kuala Selangor, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan boleh cek pejabat tanah. Kalau saya ada 1 inci tanah di Kuala Selangor, 1 inci, tuan-tuan, tak ada. Tuan-tuan, saya jadi exco, tuan-tuan, hampir 5 tahun jadi exco, cek kalau ada 1 laporan SPRM dibuat kata saya, tak ada, tuan-tuan.
Bila syaitan ganggu saya, kata ambil San, ambil. Tuan-tuan bayangkan kontraktor kelas A, tuan-tuan, projek 27 bilion, 27 million tuan-tuan, apa dia tak boleh bagi. Tapi masa kita nak ambil, terasa nak ambil, satu bisikan keluar daripada dada saya. Saya harap bisikan ini daripada semua sekali. Yang trafik ada bisikan ini, yang petrol ada bisikan ini, yang narkotik ada bisikan ini, yang jenayah ada bisikan ini, yang commercial crime ada bisikan ini, yang pentadbiran ada bisikan ini. Semua ada. Apa bisikannya? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Terbisik tuan-tuan, terbisik ke hati saya, bisik. Nak ambil, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Tangan ni tak ambil tuan-tuan. Tak ambil tangan ni. Jadi DO tak ambil, jadi Exco tak ambil, jadi ahli parlimen tak ambil, tak ambil. Jadi saya nak bagi tahu teman-teman, kenapa saya tak ambil? Saya takut neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Saya takut Allah. Saya boleh butakan mata manusia, tapi siapa tak boleh butakan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya boleh pekakkan telinga manusia, saya tidak boleh pekakkan telinga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan dan puan. Kemudian next, sentiasa memohon keampunan dosa-dosa yang dilakukan. Marilah tuan-tuan. Banyak Hasan Ali yang bercakap ni. Hasan Ali yang bercakap ni, dosa banyak. Dosa macam mana tuan-tuan? Dosa dengan Allah banyak, dosa dengan Rasul banyak, dosa dengan mak banyak, dosa dengan ayah banyak, dosa dengan isteri banyak, dosa dengan anak banyak. Macam tuan-tuan, dosa tempat kerja banyak, dosa dengan klien banyak, dosa dengan orang bersalah banyak, dosa dengan orang yang anaknya bersalah banyak, dosa narkotik banyak, dosa kriminal banyak, dosa crime banyak, commercial crime banyak dosa. Saudara, mohon ampun kepada Allah. Pagi tadi tuan-tuan dan pagi-pagi yang berikutnya adalah pagi yang terbaik memohon ampun kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Mulai hari ni, hari Jumaat ni tuan-tuan, sembahyang Jumaat selepas ni, mohon ampun kepada Allah. Sampai nangis tuan-tuan, nangis di depan Allah. Ya Allah, aku banyak melakukan dosa, ampunkan wahai Allah, ampun wahai Allah, ampun wahai Allah, ampun. Saudara. Next. Okey. Jangan terbiar melarok, nanti larok kemudian menyayangi ahli keluarga, anggota masyarakat. Saya dah sebut tadi, mak, ayah, suami, isteri, sayang menyayangi di antara kita. Bersahabat dengan orang yang baik-baik, tuan-tuan. Ini saya nak lebih sikit. Bersahabat dengan orang yang baik-baik, yang kata-katanya baik, yang nasihatnya baik, yang kehidupannya baik, yang perjalanannya yang baik, yang isterinya pun baik, yang anak-anaknya pun baik, track recordnya pun baik. Berkawanlah dengan orang ini tuan-tuan. There's a lot of these people around Shah Alam. Banyak orang ini di Shah Alam. Berkawanlah dengan mereka. Kemudian tidak meninggalkan solat dan ibadah-ibadah lain yang difardukan. Saya dah sebut tadi, jangan tinggal solat, jangan tinggal solat, jangan tinggal solat, jangan tinggal solat. Bantu nombor 9, melakukan tahajud. Melakukan tahajud tuan-tuan, melakukan tahajud. Yang ke-10, memakmurkan masjid. Jangan tinggal masjid, jangan tinggal masjid, jangan tinggal masjid, jangan tinggal surau, jangan tinggal surau, jangan tinggal masjid. Tuan-tuan, kalau tinggal masjid, Allah tinggalkan kita. Tuan tinggalkan surau, Allah tinggalkan kita. Allah tinggalkan kita. Bukan Nabi tinggalkan kita. Bukan manusia, Allah tinggalkan kita tuan-tuan. Di mana Allah tinggalkan kita? Di dunia Allah tinggalkan kita. Di akhirat Allah tinggalkan kita. Kemudian menjalankan kerja sebagai satu ibadah yang saya kata tuan-tuan, bila-bila ada masa mungkin saya boleh datang khusus untuk mencerita kerja, tentang kerja sebagai satu ibadah. Lepas tu menghidupkan semangat jihad. Kemudian akhirnya sentiasa memohon doa. Tuan-tuan, 4 hari yang lepas saya katakan jumlah polis ni, anggota polis 137,537. 137,573, tak salah saya begitulah jumlah tu. Kalau semuanya berdoa kepada Allah, tuan-tuan cuba bayangkan. Pagi-pagi semua angkat tangan berdoa, semua angkat tangan berdoa, semua angkat tangan berdoa. Tuan-tuan bayangkan. Saya yakin tak ada satu doa yang tak diterima oleh Allah. Saya yakin setiap kali pagi kita berdoa 137,000, tuan-tuan dia 357 orang ni akan diterima oleh Allah. Kalau tak 1, 2, tak 2, 10, tak 10, 20, tak 10, 100, tak 100, 1000 akan diterima oleh Allah. Apa akan jadi kalau doa kita diterima? Apa akan jadi pada PDRM? PDRM akan menjadi pasukan unggulan di seluruh pasukan-pasukan kerajaan yang ada di Malaysia. Pasukan unggulan, pasukan yang tersohor, yang disebut-sebut oleh umat. Sampai malaikat di langit menyebut PDRM, tuan-tuan. Malaikat di langit menyebut PDRM dan mendoakan PDRM.
menyambut doa yang dibuat oleh 137,573 orang tuan-tuan dan puan ya, yang mendoakan kita bersama insya-Allah. Akhirnya tuan-tuan dan puan ya, saya dengan rendah diri nak beritahu tuan-tuan dan puan ya, ini tuan-tuan ya, saya punya kad. Ini kad saya. Tuan-tuan dapatkan kad ni. Tuan-tuan dapatkan kad ni, apa tuan-tuan kena buat? Saya harap tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan dan puan dapatkan ini, tuan-tuan screenshot ni dan sebarkan kepada semua konteks dalam telefon tuan-tuan. Apa ada dalam ni? Di belakang ni ada 6 media sosial saya. 6 media sosial. Kita ada apa kat mana-mana? Tak ada. Ada satu lagi tak ada ke? Yang kita dah hantar tak ada apa program susulan tak ada, program susulan. Tak ada. Tak ada. Oi, saya tak apa. Okey. Yang pertama, ini tuan-tuan dan puan, saya dapatkan ini. Di belakang ni ada 6 media sosial yang tuan-tuan boleh mengikuti saya secara online. Islam online oleh Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Hari-hari tuan-tuan dan puan ada new posting. Sebab saya punya kuliah maghrib boleh katakan hari-hari, hujung minggu kuliah duha hari-hari, kuliah subuh hari-hari tuan-tuan. Dapatkan ini. Jadi free tuan-tuan, tak kena bayar apa pun ya. Saya punya Twitter tak perlu kena bayar, saya punya Instagram tak perlu kena bayar, supaya YouTube tak perlu kena bayar, tak perlu tuan-tuan. Ada 6 dekat sini insya-Allah. Dapatkan ini tuan ya. Yang kedua tuan-tuan dan puan, insya-Allah ada 3 buku. Saya dah tulis tuan-tuan dan puan 40 buku. Saya dah tulis 40 buku ya. Saya dah tulis 40 buah buku. Yang ini ada 3 buku saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan. Ini buku yang terakhir. Buku yang terakhir saya tulis ini tuan-tuan dan puan. Saya harap buku ini akan mengiringi saya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah tulis 40 buku tuan-tuan. Ini buku yang terakhir, 3 buku. Buku ini tajuknya Khidmat Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Anak kita tuan OCPD kena baca. Anak umur 11 tahun kena baca, anak umur 18 tahun kena baca, anak-anak sarjan yang berumur 32 tahun kena baca buku ini. Isteri kita kena baca, suami kita kena baca. Apa dia? Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Dalam buku ini tuan-tuan ada satu chapter kecil namanya Anak Durhaka. Saya cadangkan setiap malam sebelum kita tidur, setiap malam baca satu malam satu muka surat. Satu muka surat ambil 2 minit. 2 minit baca satu muka surat. Baca mengenai anak durhaka kat sini, anak durhaka. Jadi saya harap tuan-tuan abadkan buku ni, dan sebahagian daripada hasil jualan buku ini saya masukkan ke dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Maka tuan-tuan keluar nanti dapatkan tuan-tuan insya-Allah ya. Dapatkan poster ni Anjung Husnul Khatimah, dapatkan ni. Tuan-tuan sendirilah bacalah tuan-tuan. Saya tak ada masa nak menerangkan baca. Apa yang sedang saya buat sekarang ni, satu perkara besar. Akhirnya tuan-tuan program ini akan menjana manusia untuk ditarbiyah seramai-ramai manusia semungkin tuan-tuan dan puan, di tempatnya, di kompleksnya, di Bentong Pahang, di Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Pahang Darul Makmur, di tanah 7 ekar yang diwakaf. Dan saya akan menjadi manusia dan jadi yayasan yang akan mengurus, mentadbir dan mengisi program untuk program ini. Namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Di sinilah kita pimpin manusia, tarbiyah manusia, supaya waktu matinya nanti mereka mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan insya-Allah. Jadi ini buku yang kedua. Tajuk buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Tajuk buku ni tuan, Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Doa tuan-tuan, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Inilah kenyataannya tuan-tuan. Baca buku ini, insya-Allah tuan-tuan akan dibawa kepada jalan untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, yang satu lagi yang terakhir ni buku ini. Tajuk buku ini ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan, puan-puan, semua kena baca buku ini. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Ya Allah tuan-tuan, kita hendak isteri anak perempuan kita mati, Allah pimpin tangannya untuk dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah buku yang saya tulis. Dapatkan tuan-tuan di luar, nanti tuan-tuan dapatkan kita punya apa ni, brosur. Dan satu lagi tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan ada mak-mak, ada adik-beradik ke yang memerlukan rawatan, ini saja kita buat tuan-tuan ya. Kita buat sebagai profit centers yang akan menjana nanti memberikan tuan-tuan kewangan kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Namanya tuan-tuan Sabha Physio dan Rehab Center. Kalau siapa yang sakit otot, sakit lutut, slip disc, sakit sendi,
sakit tuan-tuan dan puan, stroke, baru nak baik stroke, heart attack, baru nak buat heart attack, perlukan rawatan, kita ada 3 orang pakar kat sana tuan-tuan ya, di Setapak, sebelah apa ni hospital, sebelah hospital di Setapak tu, insya-Allah tuan-tuan akan dapatkan ni. Boleh hubungi tu tuan-tuan, ada masalah-masalah yang sedemikian. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah akhirnya saya merayulah kepada sumbangan. Kalau tuan-tuan ada nak beri sumbangan kepada Komplek Anjung Seluruh Khatimah, sumbangan namanya wakaf tunai tuan-tuan. Berapa lah tuan-tuan beri sumbangan. Kalau tuan-tuan tak mau beri sumbangan, tak apa, tak ada masalah. Doakan supaya Kompleks Anjung Seluruh Khatimah yang berharga 27 juta ringgit itu, fasa yang pertamanya 13 juta ringgit, ada masjidnya berharga 3.8 juta ringgit, dan kemudian yang lain. Disitulah tempat mendidik manusia untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu dunia ni, inilah satu tempat. Satu Malaysia, inilah satu tempat. Tak ada tempat lain lah mendidik manusia untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan ustaz dah duduk dekat situ dah. Dia kata cukuplah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan ada baiknya kepada saya, ada baik ibu dan tuan, kita doa sikit tuan-tuan ya. Kita doa, walaupun dah dibaca doa tadi, tapi doa kepada mereka yang memberi ilmu ini, doanya lebih hampir daripada Allah Subhanahu wa taala tentang pada Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Waradallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini majlis ilmu, berilah kemudahan kami menambah ilmu kami wahai Allah. Ilmu naqli wahai Allah. Ilmu akli sudah mungkin mencukupi untuk hidup, tapi kami memerlukan ilmu naqli wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini adalah majlis pengampunan wahai Allah, Engkau ampunilah dosa-dosa kami wahai Allah. Engkau ampunilah dosa-dosa kami wahai Allah. Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Kalau ini merupakan majlis silaturahim, Kau jalinkanlah hubungan di antara kami wahai Allah. Hubungan mesra di antara kami, hubungan kasih sayang di antara kami, hubungan silaturahim di antara kami, hubungan hormat menghormati di antara kami, hormat kasih mengasihi dan sayang menyayangi di antara kami wahai Allah. Kami sayang kepada teman-teman sahabat kami sayang kerana Engkau wahai Allah. Kami sayang kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sayang menyayangi untuk menjunjung kecemerlangan dalam bertugas, kecemerlangan dalam hidup ini, berpastikan kepada integriti, amanah dan keberkahan dalam hidup wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini adalah merupakan majlis akan meningkatkan keimanan kami, tingkatkan iman kami wahai Allah. Tingkatkan iman kami wahai Allah. Tingkatkan iman kami wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini mendapatkan keredaan Kau wahai Allah, redha dengan apa yang kami lakukan. Pagi ini bukan yang terbaik yang kami lakukan wahai Allah. Kami mendengar bukan yang terbaik, kami bukan memberi yang terbaik wahai Allah. Tunjukkan jalan kami dapat memberi yang terbaik sebelum kami dimatikan wahai Allah. Kami nak mendengarkan ilmu yang terbaik, disampaikan yang terbaik, didengar yang terbaik, untuk masuk dalam hati kami yang terbaik. Dan kami akan lakukan yang terbaik untuk diri kami, isteri kami, anak-anak kami, kaum keluarga kami, sahabat-sahabat kami wahai Allah, yang terbaik wahai Allah. Kalau majlis ini akan mengangkat martabat kami sebagai insan di permukaan bumi ini, angkatlah martabat kami wahai Allah. Kami insan yang terbaik wahai Allah. Kami suami yang terbaik, kami ayah yang terbaik, kami isteri yang terbaik, kami ibu yang terbaik, kami pekerja yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu pegawai kanan yang terbaik, kami pegawai rendah yang terbaik, kami konstable yang terbaik wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah. Kalau majlis ini merupakan majlis memberikan hidayah, jatuhkan sebutir hidayah dalam hati kami wahai Allah. Jatuhkan sebutir hidayah dalam hati kami wahai Allah. Jatuhkan sebutir hidayah dalam hati kami wahai Allah. Jangan Kau tuakan kami tanpa hidayah. Jangan Kau sakitkan kami tanpa hidayah. Jangan Kau matikan kami tanpa hidayah. Jangan Kau kebumikan kami tanpa hidayah. Jangan Kau letakkan kami di padang mahsyar tanpa hidayah. Jangan Kau timbang kami tanpa hidayah. Jangan Kau titikkan kami di titik sirat tanpa hidayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah hidayah wahai Allah, berilah hidayah. Akhirnya wahai Allah, akhirnya wahai Allah, syurgakan kami wahai Allah. Syurgakan teman-teman kami yang sedang bersama-sama kami dalam majlis ini wahai Allah. Syurgakan yang atasnya, yang bawah, yang pertengahan, yang bawahnya wahai Allah. Syurgakan kami yang datang, syurgakan kami yang menerima wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau lah kami mohon agar Kau berikan rahmat dan rahim Kau kepada teman-teman kami yang sedang berjuang di bumi Palestin, yang sedang berjuang di Gaza, yang sedang berjuang di semenanjung Gaza, Tuhan. Ya Allah,
Berilah kemenangan kepada mereka, wahai Allah. Berilah kemenangan segera kepada mereka, wahai Allah. Berilah kemenangan segera kepada mereka, wahai Allah. Ampunkan Yahudi, wahai Allah. Ampunkan Israel, wahai Allah. Ampunkan Zionis, wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau berilah kekuatan kepada kami, kepada mereka, wahai Allah. Matikan mereka sebagai orang mujahid dan syahid yang syahid, wahai Allah. Matikan mereka sebagai syuhada, wahai Allah. Matikan mereka sebagai para syuhada, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya, wahai Allah, kami rahmat dan rahim kepada penganjur majlis ini, kepada kami yang merestukan majlis ini diadakan di tempat ini, di pagi ini, setiap minggu, wahai Allah, supaya diadakan secara istiqamah. Inilah caranya, wahai Allah. Inilah cara didikan yang terakhir, yang awal, yang terakhir. Inilah didikan yang terbaik, wahai Allah. Inilah didikan yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan, janganlah teman-teman kami meninggalkan majlis ini. Jangan majlis-majlis ini dilupakan. Jangan majlis-majlis ini dipendekkan. Jangan majlis-majlis ini ditiadakan. Ya Allah, ya Tuhan, kami berilah kekuatan kepada mereka, wahai Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tuzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Akhirnya, wahai Allah, kepada ibu dan ayah yang telah pergi, kepada datuk nenek dan nenek kami yang telah pergi, kepada abang kakak dan adik, kepada suami atau istri kami yang telah pergi mendahului kami, damaikan mereka di alam barzakh. Damaikan ibu dan ayah di alam barzakh. Damaikan adik dan beradik kami di alam barzakh. Damaikan insan-insan di alam barzakh. Sayangkan mereka, kasihilah mereka, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, khususnya kepada pimpinan IPD di Shah Alam, yang dihormati Tuan Haji Iqbal dan teman-teman deputinya dan teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Tuan doakan saya diberi kesihatan dan terus dapat mengemudikan dakwah Islamiah ini untuk kebaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis kita terima kasih sebagaimana itu berkaitan dengan atas keamanan telah disampaikan sebentar tadi. Terus majlis jemput